Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah, sekali lagi kita pada hari ini di dalam rancangan Influencer at Japan yang diterbitkan oleh kru multimedia cawangan media cyber Jabatan Penerangan Negeri Kelantan. Dan tetamu kita pada hari ini adalah Yang Berhormat Adun Ahli Dewan Undangan Dabung, Yang Berhormat Guru Muhammad Zaki sebagai orang yang memegang jawatan selaku Yang Berhormat selama bermula 2018. Pertama sekali kita juga ucap terima kasih pada YB kerana sudi menjadi tetamu dan juga bekerjasama dengan Jabatan Penerangan pada hari ini. Ya. Kita amat bertuah kerana bersama kita adalah seorang YB yang mesra rakyat yang selalu mengutamakan warga Dabung dan juga rakyat jelata. Selamat datang YB ke program Influencer at Japan. Ya. Dan pada hari ini kita akan membincangkan permasalahan ataupun aspek yang kita boleh majukan berkaitan dengan Pekan Dabung. Sebagaimana yang kita semua maklum, di Dabung ini ada beberapa tempat menarik. Dan di antaranya yang kita berada pada hari ini adalah di Gua Ikan. Di samping itu juga ada lagi beberapa tempat seperti air terjun Stong, Pondok Kenerung, ada juga Pipe Resort, dan ada lagi beberapa tempat yang menarik yang mungkin masih belum diterokai. Dan kalau kita tengok pada hari ini juga, kemasukan warga-warga Kelantan daripada luar Dabung yang memasuki Dabung untuk membawa keluarga beriadah bersama-sama keluarga di hujung-hujung minggu menampakkan satu kemasukan yang agak luar biasa. Boleh YB terangkan di Dabung ini secara keseluruhan apa yang ada di Dabung yang mungkin kita boleh ketengahkan untuk rakyat-rakyat bukan saja di Dabung tapi di luar pada kawasan ini, terutamanya di Kelantan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah hari ini tamu-tamunya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dijemput oleh penerangan untuk memberi sebuah sedikit tentang perkembangan fenomena baru di negeri Kelantan, khususnya di Dabung ni lah. Sebabnya kita tengok suasana stesen kereta api, naik kereta api, train tu Dabung, ramai warga-warga luar daripada penduduk Dabung. Dia ada juga penduduk Dabung bersama-sama masuk serta juga, selain daripada Kota Baru, Tanah Merah, Pasir Mas, Pasir Putih, berkunjung ke Dabung. Dan amba pertama sekalinya ucap ahlan wa sahlan lah kepada semua warga yang berkunjung di Dabung. Pertama sekalinya kita tengok benda-benda yang menarik di Dabung ni banyak. Di antaranya komplek Gua Ikan. Komplek Gua Ikan ni, di Gua Ikan sendiri ni dia ada beberapa gua yang memang perlu diteroka untuk kita melihat sendiri keindahan ataupun kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita tengok di Gua Keris, Gua Gelap, Gua Batu Bersusun. Dalam gua tu batu tu tersusun seolah satu band susun comel. Dalam gua gelap. Banyak lagi lah gua-gua yang perlu kita teroka. Dan di Gua Ikan ni juga antara program yang kita boleh buat di Gua Ikan ni adalah Via Prata. Via Prata ni dia berjalan pakai tali, boleh menyusuri lereng-lereng gua. Lereng batu-batu gua tu kita boleh lalu ke tepi gitu. Boleh buat juga rock climbing. Rock climbing.
Dan kita telah buat peringkat kebangsaan sebelum daripada COVID-19. Ini Pertandingan peringkat kebangsaan dan banyak peserta-peserta mari daripada luar. Tapi peringkat kebangsaan lah, peringkat negeri Kelantan. Dalam rangka kita sepatutnya 2020 tu kita buat peringkat antarabangsa untuk rock climbing. Yang paling uniknya, batu yang kita naik itu adalah asli. Bukan kata batu ciptaan buat tiada, batu tiruan ada. Jadi kita tengok sendiri keupayaan peserta-peserta menunjukkan kehebatan bakat dia. Untuk cabaran memang hebat. Kalau ada buat pertandingan tu, pakak-pakak masuk menyertai. Sebab kita boleh tengok hak mana hak betul-betul. Kalau kat luar ni memang dia buat dengan dinding gitu je. Tapi sini memang hak asli. Kemudian kita boleh pergi pula antara yang menarik di sini ialah di Gunung Setong. Di Gunung Setong ni air terjunnya tertinggi di Asia. Tertinggi di Asia. Dan insya-Allah Majlis Daerah Dabung dalam rangka nak buat satu dia panggil abseiling. Abseiling ni tali turun daripada pocok Kembahan tu sampai kepada kaki air terjun. Berapa meter, ratus meter? 1000 lebih. 1000 lebih. Maknanya kalau berjaya seperti yang kita buat ni, insya-Allah boleh masuk Malaysia Book of Record lah. Mana tertinggi di dunia rasanya. Kalau ikut dalam hak kajian kita tu, tertinggi di dunia. Setakat ni memang dalam perancangan. Dalam perancangan. Di Gua Ikan sendiri pun kita akan buat apa yang panggil jejambak ke atas. Di Gua Ikan ni dalam rangka kita nak tengah rancang dan memang sudah kita kata pakak-pakak berdoa lah supaya benda ni akan berjaya. Naik jambak untuk mengelilingi kawasan gua. Kita tengok daripada atas, view daripada atas, bukan daripada bawah. Sekarang ni kita berjalan ke bawah. Kita buat jambak teh gantung. Dan juga di Gua Ikan juga ni. Sebelum pada nak pergi Gunung Setong sana, Gua Ikan juga kita Majlis Daerah pun dalam rangka nak buat dia panggil apa dia? Hok naik flying fox. Flying fox. Flying fox. Insya-Allah. Cross daripada gua ke gua. Ke gua. Jadi kalau kita balik ke Gunung Setong pula. Gunung Setong ni yang pertama abseiling. Yang keduanya antara tempat yang terbaik di Malaysia kita. Hak terbang tu dia panggil apa dah? Paragliding. Paragliding. Dan telah beberapa kali buat percubaan. Yang istimewanya di sini di Gunung Setong ni yang istimewanya ialah kalau di tempat-tempat lain penerbang dia tu hak bawa payung tu payung tu dia kena tunggu waktu dia tu pukul 10 lebih. Pukul 11 barulah cuaca tu ataupun wak dia tu wak panas, cuaca panas. Untuk nak terbang ni saya pernah temu ramah tanya orang yang dia biasa mengendalikan paragliding ni, dia kata kalau cuaca kau panas, haba tu panas, kau tinggi dan kau boleh terbang. Tapi alhamdulillah di kawasan Gunung Setong ni pukul 9 pun sudah boleh buat sesuada untuk buat penerbangan. Jadi insya-Allah cuma dalam proses kelulusan daripada Pejabat Perhutanan Negeri Kelantan. Dan saya lah bagi pihak tuan rumah sebagai adun dabur menyokonglah usaha-usaha untuk kita kata memeriahkan lagi ekor pelancongan di Dabung ini. Selain daripada tu di Jelawai juga ada ATV. Maknanya pengunjung ni boleh turut sama naik ATV. Suasana cabaran lasak.
suasana tak sama di kampung. Sebab sini ada kawasan bukit, ada kawasan kena keruh sungai. Jadi pengalaman-pengalaman inilah yang perlu kita kena ada dalam kehidupan kita. Dan insya-Allah kalau hak mari itu, kalau naik ATV pun rasa kebanyakan hak saya tanya, saya temu buahnya, semuanya rasa puas hati. Berbaloi dengan apa hak dibelanjakan untuk nak bayar apa dia hak dia buat ATV tu. Kalau bercerita pasal jerai, banyak juga jerai di Dabung. Di Dabung. Dabung ni antara jerai-jerainya banyak sungai-sungai, airnya memang bersih. Air bersih dan boleh dikunjungi. Antaranya Pondok Kenerung, Lata Kertah. Lata Kertah, lepas tu nya Paik Resort. Paik Resort ni kita boleh mandi dengan ikan-ikan. Apabila kita turun dalam sungai tu, ikan-ikan akan mari berkerumun kita. Seperti mana kita tengok di di Sabah. Sabah kan, Sabah ada. Jadi tak payah pergi Sabah. Pergi Sabah kena naik kapal terbang, kena naik belung dulu. Jadi apabila kita mari di Dabung ni ada belaka dah. Insya-Allah. Peluang tu rasanya berbaloi lah dengan hak kita mari sini tu. Tu nanti hak tu hak alam ciptaan mula jadi ciptaan Allah Taala. Ya. Tapi daripada apa yang disebut oleh YB tadi juga, apa yang kita nampak sebenarnya peluang pada penduduk warga Dabung sendiri nak cari sumber pendapatan yang lebih melalui ekopelancongan tadi. Sebab kalau kita tengok ramai warga-warga Kelantan naik kereta api. Ya. Dan itu juga menjadi sumber pendapatan untuk ekonomi kepada rakyat Dabung ni. Pasal nampak meriah. Ya. Nampak pun ada dia buat pengangkutan daripada ada pakej-pakej tertentu. Kita tengok lagi ni daripada pengunjung nak mari Dabung, dia naik kereta api daripada Tumpak, daripada Wakaf Baru tu pukul 4 pagi. 4 pagi. Okey. Masa awal tu. Awal kereta api hot trip pertama. Dia panggil kalau sini dia panggil kereta api budak sekolah. Jadi pukul 4 pagi tu dia akan ambil kereta api dia akan berhenti stesen kecil. Dan kalau musim sekolah buka dia akan berhenti di Seluruh Temian, ambil pelajar naik situ. Di Bukit Abu, di Kuala Gerih, di Seluruh Pak Long. Semua tu akan belajar di sekolah menengahnya, di sekolah menengah Kebangsaan Dabung. Begitu juga sekolah rendahnya ada di Kuala Gerih, tak ada. Tapi adanya sekolah menengah, dia belajar di Dabung. Jadi apabila tiba di Dabung, lebih kurang pukul 7.15 ataupun 7.30, pengunjung-pengunjung ni tak ada kenderaan lah kalau tidak berhubung awal. Jadi pengunjung ni dia berhubung dengan grab hak di sekitar Dabung ni, yang di driver-driver ni daripada penduduk sekitar Dabung. Tidak orang luar. Kita tidak mengesyorkan orang luar sebab kita nak tengok nak suruh rakyat Dabung ni ada sebagai jana ekonomi dia. Jadi grab ni dia boleh pilih. Dia boleh pilih yang pertama sekali nak makan. Makan pagi. Tepat boleh pilih. Nak makan pagi di Gua Ikan boleh. Dia sekitar Dabung ni ada. Tempat makan yang menarik. Nak pergi kerja makan. Nak pergi mana-mana tempat boleh. Wayak kalau ada bagerak ni, kita nak pergi main ATV. Okey, pergi main ATV. Kita nak main flying fox. Di Paik Resort pun ada flying fox. Kita nak main ikan, nak main sungai, boleh. Ada boleh tak di Paik Resort, ada boleh pergi atas di Pondok Kenerung, ada boleh pergi atas di Lata Kertah. Banyak pilihan. Jadi apabila perjalanan tu di situlah sebagai ekonomi. Tengok goreng pisang, orang goreng pisang ada jual airnya. Berhenti situ, beli. Secara automatik. Orang kapur pun kita boleh tengok sumber pendapatan orang kapur. Inilah sebagai ekonomi. Cuba kita tengok sejarah, kita kata sejarah Mekah, sejarah Madinah. Kita pergi konsep hal lebih luas sikit. Apabila kita pergi berkunjung di Mekah, kita perlu bawa bekalan duit untuk kita nak perhabis sana. Paling kurang pun 3,000 ataupun 2,000 ataupun 4,000. Kalau anak cucu ramai siapa 6,000, 7,000, beli untuk buat kelik. Untuk buat kelik. Jadi secara tak langsung ekonomi kepada penduduk sana. Betul. Begitu juga lah hasrat saya nak tengok ekonominya rakyat Dabung ni secara automatik, secara tidak langsung memberi ekonomi kepada penduduk setempat kita.
Yang pertamanya Grab, yang keduanya hak jual-jual, jaga pejalan, jual peniaga-peniaga kecil. Peniaga-peniaga hak jual nasi. Dia nak makan sell out pun boleh. Nak makan pengusaha chalet sendiri. Dia kalau hari Minggu setakat ni memang kalau tak tepuh awal homestay pun susah sikitlah sebab ramai pengunjung-pengunjung yang berkunjung. Dan ucap terima kasih banyaklah sebab memberi support kepada orang Dabur ni. Maknanya kereta api ada pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi sampai pukul 7. Sampai pukul 7 petang. 7 pagi sampai sini. Okay. Lepas pada tu dia ada Lepas tu dia ada pulak. Kereta api tu dia tunggu sampai sini pulak pukul 1.30. Last kali nak balik dalam pukul 6. 6 petang. 6 petang. Maksudnya kalau mari pagi dengan kereta api boleh balik kereta api sama. Dia kalau nak merasai apa panggil kepuasan masa sikitlah. Maknanya masa ni terkejar-kejar, ambil package hak sampai Dabur pukul 7.30 pagi, balik pula pukul 6 petang. Baru masa tu dah nak makan mi udai pun boleh. Tu pun nak makan mi udai antara waira. Jadi pendapatan kepada penduduk Dabur. Mi udai. Mi udai ni ada pilihan, banyak pilihan. Ada Cik Da, ada Kak Ana, ada Cik La, banyak tempat. Jadi pilihlah hak mana satu. Bergantung kepada rezeki masing-masing. Orang kenal ke Cik Da, masuk Cik Da. Orang kenal ke Cik La, masuk ke Cik La. Hak kenal pada Cik Na, terima. Boleh. Dabung, Gunung Setong, kereta api, mi udai. Okey. Tapi kalau kita perhatikan agak suram lah sebelum ni sebab kita melalui tempoh pandemik Covid. Bermula tahun lepas bulan 3 lagi. Lepas tu buka sementara, lepas tu tutup, lepas tu buka balik ni. Apabila kita dah berada di fasa 3, walaupun fasa 3 kita masih kena jaga juga dari segi SOP dia. Tapi benda tu kita dah boleh buka, terutamanya kepada yang telah pun mendapat dos lengkap. So dalam masa pandemik Covid tu mungkin agak suram lah sikit. Betul. Penduduk dalam masa PKP baru ni memang surai lah. Surai sebab segala aktiviti itu kita terbatas belakang semua pihak. Kita kena akulah benda surat dalam masa tadi. Jadi alhamdulillah lah ninya setelah kajian dah isytihar boleh rentah negeri, boleh rentah daerah. Alhamdulillah jadi Dabung lah ninya kembali panggil ceria semula. Alhamdulillah lah. Tapi masa tu pun agaknya maknanya YB mungkin tahu dalam tempoh Covid rakyat yang terjejah tadi mungkin ada, kita pun ada setengah-setengah yang kawasan yang kena PKPD biasanya akan dibantu. Kalau sini mungkin adalah yang dia sini macam ni. Dalam masa hak PKP baru ni, mana-mana hak penduduk ataupun ketua keluarga yang di kuarantin. Di kuarantin, pejabat DUM bersama-sama dengan pejabat ahli parlimen melalui Tok Ngulu. Melalui Tok Ngulu masing-masing dia akan gatal lalu bagai-bagai makanan, gapo keperluan. Dia baru ni siapa permintaan nak kaca putih tengah malam pun orang gatal kaca putih. Nak gapo royak. Nak royaknya prihatinnya kita kepada rakyat ni, nak suruh rakyat ni stay at home, duduk rumah ya. Gapo keperluan dalam masa isytihar PKP baru ni, nak panado kau tak sihat, insya-Allah Tok Ngulu akan buat kerja. Dan ambonya ucap terima kasih banyak kepada Tok Ngulu yang bekerja orang kata full time 24 jam, 24 mana 24 7 hari seminggu. Telefon ni memang tak tutup. Sebab apa? Nak jaga rakyat ni daripada wabak ni. Dan amba menyerulah kepada seluruh warga Dabung pakat-pakat jaga SOP, jaga sebab kita ni dalam ke arah masih lagi dalam pandemik Covid-19. Dan benda ni kita tak tahu bila masa apa dia kena kok mana kita ni. Jadi pakat-pakat jagalah. Dia tak habis ya. Tak habis. Kita pun dalam proses nak pergi ke endemik. Endemik ni nak maklumnya virus ni akan berada bersama kita. Ya. Hak YB sebut tadi maknanya Tok Ngulu dengan kerjasama
orang kapal pun kena bekerjasama juga. Betul, Kita betul. Peringkat atas pun kena bekerjasama juga. Ya, ya. Penghulu yang bekerja kuat. Dia Jabatan KJL pun saya rasa masuk buat program juga di Dabung ni. Banyak Tidak program. putus. Ha. Dan inilah hak kita nak kait dengan konsep keluarga Malaysia. Betul. Di Dabung ni kalau kita perhati, kena dah tu. Pasal pemerhatian kita 3 hari tu pun nampak kesepakatan. Mana benda ni baru ke lama dah. Bagian ni kalau sebut kata keluarga Malaysia ni di Dabung ni lama dah kita dah telah praktik keluarga Malaysia ni. Sebab dalam kerja buat Tok Ngulu, ambo sendiri selaku adun, kita tidak ada pilih kasih. Tak kira bangsa apa, siapa dia, warga mana dia. Tak kira sama ada warga Thailand ke, warga pekerja ladang ke, sebut kata kebajikan ni memang kita akan mendahului ke. Kita dahulu, kita akan bantu sekadar kemampuan kita. Itulah kalau kita perhatikan kita ayatnya, kalau tak mari lagi tak rasa. Ya. Marilah sekali Dabung, insya-Allah akan mari pula. Mari pula. Banyak keistimewaan hak keistimewaan alam tu satu hak. Ya. Keistimewaan dan juga layanan daripada penduduk warga. Insya-Allah. Dan juga keprihatinan YB sendiri yang ada anak buah lah Tok Ngulu. Alhamdulillah kita nampak meriahnya ini, semoga apa yang ada hari ni kita pakat-pakat jaga. Di samping orang masuk ni pun satu sapah kena jaga. Kena jaga pakat-pakat jaga di samping SOP. Hak mana hak makan kedai tu pun kena ikut peraturan lah. Ya. Ya, satu kali saya nak sebut. Hak biasa orang berkunjung ke lodging ataupun ke Marahela untuk nak tengok bunga repisia. Ada. Bunga repisia ni ada di Dabung. Tidak banyak keistimewaan di Dabung ni. Biasa orang nak tengok bunga repisia naik ke lodging ataupun ke Marahela ke dia ada bunga. Tapi di Dabung ni ada. InsyaAllah boleh berhubung dengan guide-guide hak boleh bawa tempat tu. Duduk kawasan Kenerung dalam hutan sipil, kawasan Kenerung atas bukit. Orang masuk dengan Jabatan Hotel lah. Memang kena minta keizin daripada Pejabat Perhutanan Negeri lah. Jadi berhubung dengan pemandu pelancong yang bertauliah lah. Jangan cari hak tidak bertauliah. Banyak keistimewaan Dabung. Ya. Kalau boleh YB sebut sikit pasal sejarah Dabung, pasal kira tahunnya Dabung ni mungkin orang luar tak nampak, dia di dalam daerah kecil di Kuala Kerai. Mungkin YB boleh ulas sikit. Ya, Dabung ni sebenarnya kalau dulu yang panggil di bawah pentadbiran Majlis Daerah Kuala Kerai Selatan. Kuala Kerai Selatan. Di Kuala Kerai ni ada dua, Kuala Kerai Utara dan Kuala Kerai Selatan. Jadi apabila pecah, sekarang ni Dabung menjadi sebuah Majlis Daerah Dabung. Majlis Daerah Dabung tidak ada dah Kuala Kerai Selatan. Majlis Daerah Dabung Kelantan. Maksudnya di Kuala Kerai tu ada di Kuala Kerai pun dia panggil Majlis Daerah Kuala Kerai, di Dabung Majlis Daerah Dabung. Di bawah pentadbiran. Di bawah pentadbiran bawah Pejabat Tanah Kuala Kerai. Dan alhamdulillah di Dabung pun kita sudah ada pejabat agama yang panggil cawangan daripada cawangan Kuala Kerai. Kalau dulu tidak ada pejabat agama, alhamdulillah sekarang sudah ada cawangan pejabat agama Kuala Kerai di Dabung untuk menapak rakyat-rakyat di Dabung kita. Harapan YB mungkinlah kalau pada rakyat hak mari dan juga pada rakyat standing untuk kita nak sama-sama memeriahkan lagi Dabung, bukan saja dari segi ekor pelancongnya, tapi nak kesepakatan tadi tu. Harapan sayanya besar sebenarnya. Harapan saya nak tengok Dabung ni menjadi buah mulut seluruh rakyat, seluruh penduduk, seluruh dunia sebut Dabung. Seperti mana dia mau sebut jom kita gimana kita pergi Hak Nyai. Walaupun orang tak kenal, tapi sebut kata Hak Nyai orang kenal. Jadi kita nak ubah. Gimana pergi Krabi? Kita tak sebut Krabi. Kita nak sebut mari jom train tu Dabung. Mari kita pergi Dabung. Buat trip tu Dabung. Boleh. Jadi harapan sayanya masyarakat sini pakat-pakat layanan yang terbaik kepada pengunjung-pengunjung hak mari di Dabung.
Kita pengunjung-pengunjung mari dabur ni adalah bawa mari rahmat kepada kita semua. Kita pun tunjuk imej yang baik. Jadi kita semua pakat tunjuk imej yang baik. Itulah harapan saya. Okey, saya nak sebut sikit pasal sejarah Dabung. Mungkin kita balik pada cerita-cerita dulu. Sejarah asal nama Dabung, bagaimana Pekan Dabung ni dapat nama. Yang dimaklumkan daripada sumber kita, nama Pekan Dabung ni diambil daripada sejenis batu yang digunakan untuk mendabung gigi. Mendabung gigi ni ngasah gigi. Asal gigi. Supaya jadi nampak comel lah. Pada tahun awal 20 pada masa tu Dabung ni rupanya pakai pendalaman yang punya ekstensi kereta api 8 terbang pun ada. Kalau ikut pada maklumat yang kita ni, yang dibina oleh penjajah Inggeris. Untuk kemudian pengangkut terdapat kem tentera British yang pernah digunakan oleh pihak Jepun semasa penaklukan Tanah Melayu tahun 41. Selepas pengunduran pihak Jepun daripada Tanah Melayu, kem tersebut digunakan oleh tentera Melayu pada zaman darurat 1948 bagi menjaga keselamatan kampung dari ancaman komunis. Maksudnya sini ni jadi tumpu wedah dulu. Maknanya ada kem, ada kereta api ni satu pengangkutan utama dah pada dululah, sebelum ada jalan raya dan sebagainya. Dan cerita-cerita rakyat yang kita dengar pun daripada sumber pun banyak sebenarnya. Salah satunya cerita mana daripada zaman sekitar 40 dulu, mana ada putuan puteri dengan Jepun, mana kisah-kisah itu juga ada diwar-warkan menjadi nama tu dijadikan Puteri Da tu diambil dan juga dijadikan sebagai nama Pekan Dabung. Satu sejarah, satu cerita yang menarik yang kita diungkapkan dalam sedikit masa yang kita ada dalam program Influencer berkenaan dengan daerah Dabung, yang mana pada hari ini kita betul dapat mendengar sendiri harapan perancangan daripada Yang Berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri Dabung, Yang Berhormat Ku Muhammad Zaki dan Ku Husin. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan menyelusuri lagi keindahan di tempat-tempat lain untuk kita sama-sama memberi peluang kepada rakyat-rakyat kita untuk meneroka keindahan alam bukan saja di Kelantan tetapi di tempat-tempat yang mempunyai keistimewaan kita tersendiri. Jadi setakat itu dulu kami bersiaran untuk program Influencer Japan untuk siri kali ini. Dan sekali lagi saya bagi pihak Jabatan Penerangan mengucapkan terima kasih YB kerana memberi kita satu kerjasama yang baik dalam program yang kita telah aturkan walaupun dalam masa yang singkat, untuk bersama-sama kita menjayakan satu program yang kita menjadi trademark Jabatan Penerangan, itu Influencer Japan. Program ni YB kita akan siarkan di dalam Facebook Jabatan Penerangan Negeri Kelantan, yang mana kita akan siarkan untuk tatapan semua, bukan sahaja warga Jabatan Penerangan tetapi semua rakyat Malaysia keseluruhannya. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada YB dan untuk kru-kru teknikal kita juga terima kasih di atas program yang kita telah anjurkan pada hari ini, dan kita bertemakan di suasana di Gua Ikan untuk keistimewaan ataupun kelainan program kita pada kali ini. Sekian daripada saya, Hashim bin Muhammad, penolong pengarah cawangan media cyber untuk Influencer Japan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.